Okey, sekali lagi tahniah kepada semua yang masuk kelas hari ini. Okey, seperti yang anda dapat lihat, hari ini kita akan masuk kepada bab baru yang mana tajuk 7 ini adalah sukatan serakan data terkumpul. Sebenarnya ia adalah lanjutan daripada apa yang kita dah belajar semasa tingkatan 4 yang berkaitan dengan media dan apa semua. Cuma ini adalah berkaitan dengan data terkumpul. Jadi hari ini standard pembelajaran kita hanya satu sahaja di mana kita nak bina histogram dan poligon kekerapan. Percaya cakap saya, histogram dan poligon kekerapan ini tidak susah. Tetapi yang menjadikan dia susah adalah kecuaian pelajar. Ingat, saya selalu kata, benda yang senang akan menjadi susah kerana pelajar seringkali ambil mudah. Okay? Sambil lewa dia buat tu kerana dia terlalu overconfident. Semasa saya menanda kertas SPM, soalan ini sepatutnya full mark tetapi ramai yang kurang markah, 1, 2 dan sebagainya kerana kecuaian. So please take note, apa yang kita akan belajar hari ini adalah basic. Pastikan basic ini awak kuasai sebab saya tak nak kamu cuai. Right? So standard pembelajaran kita nak bina histogram. Okay, next. Sama seperti apa yang kumpulan 3 bentangkan. Okay, saya mengambil data ini daripada web ataupun laman Facebook Kementerian Kesihatan Malaysia. Alright. So, ini secara data yang berterabur. Okay, berterabur dia hanya menunjukkan yang menjadikan dia jelas adalah kita dapat lihat setiap negeri. Okay, tetapi kalau kita hanya base kepada data ini sahaja, ia agak sukar untuk kita. Contohnya, kalau saya nak mencari apakah data yang paling tinggi hanya base kepada gambar raja ini sahaja, kamu perlu mencari-cari di mana nilai tertinggi. Okey, kalau hanya base kepada sini. Dan saya percaya sebelum data ini keluar juga, ia adalah berpandukan kepada data yang lebih terperinci di mana setiap negeri ada daerah. Setiap daerah ada mukimnya. Dan data-data itu dikumpulkan barulah akan terhasilnya data seperti ini. Jadi banyak sangat kerja. Okey, so di sini kita dah dapat lihat kita boleh banding beza 7 dan 8. Okey, kalau kamu nak buat perbandingan, saya nasihatkan kamu letak bersebelahan. Okey, bersebelahan supaya kita dapat lihat. Contoh kalau saya nak tanya, okey macam tadi saya tanya. Okey, Johor. Mana Johor? Johor dekat sini kan? Kiri dan kanan kita dah dapat perhatikan Johor. Terus kita dapat bezakan. 1182, 1308. So, sedikit penambahbaikan adalah kalau kita nak buat perbandingan, letak bersebelahan begitu. Right? Supaya kita dapat nampak perbezaan dengan nyata lah. Kalau kita tak ada tambahan analisis tu, kita hanya base kepada data mentah yang diberikan, so letakkan bersebelahan begitu. Okay, so kita akan nampak lebih clear. Okay, kalau awak buat slide satu macam ni, nanti awak kena scroll down atas-atas. Itu adalah teknik, sedikit tips bagaimana kita nak present dengan baik. Okay. So, seterusnya, kalau kamu lihat di sini, alright, daripada data-data ini, okay, saya pindahkan dia ke dalam bentuk jadual. Alright, so dalam bentuk jadual begini, dengan tujuan pun sama, okay, saya buat bersebelahan supaya kita tak terganggu oleh banyak sangat gambar rajah yang tidak sepatutnya. Kerana kita nak dapatkan data. Sekali lagi, base kepada apa kehendak atau tujuan kamu, tujuan kajian kamu. Sekiranya tujuan kajian kita adalah nak menganalisis data, so fokus kita adalah kepada data. Ini data mentah yang kita dapat. Maka kita transfer ke dalam bentuk jadual kerana kita hanya nak dapatkan bilangan data. Sebab kalau dia berserta dengan benda-benda lain yang mengganggu, so ia agak sukar sedikit, dia messy. Right? So dari sini juga kita dah dapat lihat jumlah keseluruhan. Okey, dalam semua analisa kalau ia melibatkan data, walaupun tiada diberi jumlah, sekiranya dia ada data, kita boleh dapatkan jumlah keseluruhan. Sebab jumlah keseluruhan tu dia sangat penting. Jumlah keseluruhan tu sangat penting. Awak cubalah dapatkan dengan menambahkan in case kalau dia tak beri. Okey, so dari sini kita dah dapat lihat dari segi data. Kemudian, daripada data itu saya transferkan dia ke dalam bentuk graf
So seperti Zheng Hong punya kumpulan tadi dan Zheng Hong bentangkan, dia ikutlah terpulang kamu nak present dia dalam bentuk apa sahaja carta supaya kita dapat lihat clear yang tinggi apa, yang rendah apa tanpa lagi melihat atau mengira data. Nampak? Dari sini kita tahu sebenarnya nilai dia. Tapi kita nak melalui gambar rajah, kita boleh point out mana yang tertinggi. Okay? So dari sini, kalau dari segi warna ni, yang graf tertinggi itu mewakili negeri yang tertinggi. Yang ini ni sebenarnya dia daripada 3 hari bulan 8 sampai 10 hari bulan 8. Jadi saya minta kamu hanya fokus kepada 7 dan juga 8 hari bulan kan. So dia berada di bahagian sini Okey, bahagian sini. Okey, 7 dan 8. So kita nampak yang paling tinggi ini warna purple muda. So dia mewakili negeri Selangor. So kita tahu paling tinggi ini kes yang paling banyak. Julat dia daripada 3 sampai 10 pun 6,000, hampir 6,000 sehingga ke 9,000. So kita dah dapat analisa. Kamu nampak lihat daripada yang agak mentah begini, kalau kita spesifikkan data tu lebih spesifik, lebih mendalam, kita akan dapat lihat kajian kita itu akan dapat mengetahui benda yang lebih tersirat. Okey, yang paling tinggi negeri apa, paling rendah apa, dan kita boleh lihat trendnya juga. Kalau kita nampak graf itu menurut, kalau yang Selangor ni naik secara mendadak, kemudian dia naik secara slow, kemudian turun agak mendadak, turun lagi, naik semula dengan graf yang kita panggil curam. Okey, so maksudnya dia punya kenaikan tu ekstrim. Okey, dan kita dapat lihat juga beberapa negeri ada yang agak mendata, yang bawah sekali tu mendata. Kalau kita lihat bawah sekali tu warna biru pekat. Okey, so nanti kamu akan nampak mana negeri yang dia agak konsisten. Okey, konsisten, dia tak naik mendadak, tak turun mendadak. Nampak tak, dia akan pergi more deep. Jadi itulah tujuan sebarang analisis. Nanti kalau kamu pergi selepas masa universiti tu, utamanya kamu ada buat research, ini sangat penting. Kemahiran ini sangat penting sebab kita bermain dengan data. So itu adalah tujuan kenapa kita nak kena belajar bab 7 ini. Dia ada kaitan dengan situasi yang kita akan jumpa di luar sana. Okey? Sebab kita nak lihat sesuatu perkara itu bukan sahaja daripada dasarnya. Kita nak pergi deep. Sebab bila kita buat kajian, kita nak tahu apakah sebab, punca, mengapa. Okey? So ini adalah bilangan kes harian. Kalau kamu lihat, ini sebenarnya saya ambil daripada buku teks sumber Kementerian Kesihatan Malaysia pada tahun 2020 bulan Julai. So kalau kamu dapat lihat di sini, juga dia present data atau wakilkan data itu dalam bentuk gambar rajah. Okey, gambar rajah yang mana awak nampak dia adalah sejenis graf. Daripada graf itu kita dah boleh nampak trendnya. Contoh, kamu nak buat kajian tentang keberkesanan pelaksanaan PKP. So, dalam tahun 2020, kita ada beberapa fasa PKP. Ini menjadi isu. Ramai orang mempersoalkan keberkesanan PKP ni kan. Jadi, cara kita, orang yang berilmu, dia tak hanya cakap kosong. Okey, dia mesti base kepada data. Okey, kalau orang sekeliling awak kata, fasa PKP ni tak berkesan. So, awak sebagai orang yang berilmu, awak akan mengambil isu itu dan bersumberkan data yang sahih. Jadi, kamu ambil semua data-data bilangan kes harian sebab keberkesanan PKP itu kita lihat kepada bilangan kes. Kalau semakin tinggi, maksudnya pelaksanaan PKP itu tidak berkesan. Itu kita punya andaian. Okey, betul atau tidak, awak buat kajian yang lain pula. Okey, so dari segi data bilangan kes, so kita dapat lihat pertama fasa 1. So fasa 1 tu permulaan. Jadi kita nampak paling tinggi duduknya di fasa 1 ni. Jadi awal pelaksanaan PKP itu
kamu lihat daripada awal tu, kemudian kita laksanakan PKP, trend tu menaik. Maksudnya kes meningkat. Apabila kita dah laksanakan, kita teruskan, kita nampak bilangan kes harian itu menurun. Alright? So apabila bilangan kes menurun secara rasional atau logiknya, kita tahu bahawa kalau kes menurun, maksudnya pelaksanaan fasa itu memberi kesan. Sebab dia ada perubahan. Kesan dari positif ke negatif. Positif sebabnya bilangan kes menurun. Itu yang kita nak kan. Itu teorinya. Okey, dari segi apa? Dari segi data. Kita membincangkan dari segi data sebab kita orang matematik. Kalau kamu nak lihat keberkesanan daripada segi dalaman pula, so awak kena pergi kepada orang medical pula lah. Kita bercakap dari segi data sebab kita orang matematik kan. So dari sini kita nampak lihat, kita nampak trend graf itu semakin lama semakin menurun. Puncaknya di mana? Di fasa 1. Mungkin fasa 1 tu fasa permulaan. Kita nak biasa daripada sebelum kita laksanakan PKP. Okay, so itu adalah di mana yang awak dapat lihat sekarang. Kita semua sedang mengalami pandemik COVID-19. So data ini sangat penting untuk kita buat kajian analisa. Okay, so itu pengenalan kenapa kita kena belajar bab ini. Okay, so ini adalah merupakan terminologi. So apa yang dimaksudkan dengan terminologi? Ia adalah istilah ataupun konsep-konsep. Okay, kata kunci yang awak akan jumpa sepanjang kita mempelajari bab ini. So, antaranya adalah selang kelas. Saiz selang kelas. Okey, ingat saiz selang kelas ini yang saya kata ibarat macam perkara yang senang dan awak ambil remeh dan akhirnya awak tak dapat jawab. Sebab kalau awak perhatikan tadi, kita punya standard pembelajaran adalah membina histogram. Pelajar sibuk hanya fokus kepada cara nak bina histogram. Sedangkan dia terlupa bagaimana nak tentukan saiz. Tiba-tiba soalan keluar, apakah saiz selang kelas? Blur, blank, tak boleh jawab. Alright? So ini adalah kata-kata kunci yang awak kena take note. Okey, sepanjang kita mempelajari istilah kekerapan, titik tengah, had bawah, had atas, sempadan bawah, sempadan atas, kekerapan longgokan, histogram dan poligon kekerapan. So, awak mesti biasakan dengan istilah ini dan faham apa dia setiap satu. So, itu adalah terminologi. Alright, next. So, saya pergi terus kepada contoh dan saya boleh cover semua sekali apa terminologi yang saya dah senaraikan tadi. Baik, ini adalah contoh. So, data di sebelah ni adalah merupakan data mentah. Alright, so apa yang awak nampak ini ibaratnya macam tadi. Yang berterabur sana sini tu kan. So, dia agak susah kalau kita hanya berpegang kepada data ini tanpa kita lakukan apa-apa ke atas data mentah. So, ini kita namakan sebagai data mentah. Jangan pula awak tak tahu apa itu data mentah. Okay, data mentah maksudnya data yang belum lagi dibuat sebarang analisa. Alright, so sekarang kita nak belajar bagaimana nak tentukan selang kelas yang sesuai. Baik, selang kelas fungsinya adalah kita nak mengecilkan skop. Okey, dengan merujuk kepada julat-julat yang tertentu. Kenapa pentingnya adanya julat ini? Supaya kita nak kecilkan skop tadi yang seperti yang saya kata. Dan awak bayangkan kalau yang saya beri ini hanya 20. So, masih relevan untuk saya senaraikan satu-satu. Cuba awak bayangkan yang tadi COVID-19 tu, bayangkan dalam satu Malaysia ada 13 negeri, 3 wilayah, total 16, kemudian bawah negeri ada daerah. Takkan kita nak senaraikan beribu-ribu data, betul tak? Jadi caranya adalah kita kecilkan skop di mana kita menggunakan julat. Okey, julat daripada 1 sampai 10 ada berapa kat dalam dia? Daripada 100 hingga 200 ada berapa dekat dalam dia? So itu yang kita panggil sebagai selang kelas. Okey, so ingat faham apa maksud selang kelas. Okey, dia melibatkan julat sebab kita tak nak dia terlalu banyak. Okey. Sekarang soalan apabila dia telah berikan berapa banyak selang kelas yang dia nak hasilkan. So banyak-banyak ni dalam 20 ni dia cuma nak kamu hasilkan 6 sahaja selang kelas. So bagaimana caranya adalah pertama sekali kamu mesti kena pasti data terendah. Okey, baik. Data terendah di sini berapa? Cuba tengok. Yang ini seringkali kecuaian pelajar. Dia tersilap tengok. Sebab data terlalu banyak kan. Dia tersilap, dia cuai. Mana yang terendah? Antara ni.
Apa data yang paling rendah? 148 yang ni terendah. Adakah semua setuju? Nampak tak? Kan saya dah kata, ia selalu akan cuai. Please, sekali lagi, biasa memang soalan dia beri start with raw data atau data mentah. So, dia akan uji awak punya fokus. Okay? So, make sure anda double check setiap row, setiap baris. Adakah betul kamu kenal pasti data terendah? So, data terendah 145. Okay, sekarang kenal pasti data tertinggi. Mana data tertinggi? Okey, ada setuju? Semua setuju? 173? Alright, good. So, 173 data tertinggi. Okay, so jangan cuai. So, sekarang kita nak jadikan 20 data mentah itu hanya 6 sahaja selang kelas. So, caranya adalah dengan menolakkan data tertinggi. Okey. 173 tolak data terendah bahagi bilangan selang kelas yang kita nak jadikan. Kalau 6, awak bahagikan dengan 6. Okey? 173, so ingat data tertinggi, tinggi tolak rendah bahagi selang kelas. Okey, SK tu selang kelas. Okey, tolong kirakan untuk saya berapakah jawapannya. 173 tolak 145 bahagi 6. Berapa jawapannya? Alright, so kamu akan dapat 4.7. So, apabila kamu dapat suatu nombor perpuluhan begini, selang kelas, kita sekarang ni kita nak menentukan selang kelas 6. Yang kamu dapat itu adalah mewakili saiz selang kelas sebenarnya. Apa yang kamu kira itu adalah saiz selang kelas. Saiz itu biasanya adalah merupakan suatu nombor bulat. So, apabila kamu dapat nombor perpuluhan begini, so make sure kamu bundarkan kepada yang terhampir dan yang terbesar dengan titik perpuluhan tersebut. Contoh, kalaupun ada berbeza sedikit dengan pembundaran biasa, kalau 4.7 memang dia bundarkan kepada 5. Tetapi kalau kamu dapat contohnya 4.1, kamu nak bundarkan menjadi berapa? 4.1. Dia terlebih tau, 4.1. Dia tidak seperti pembundaran seperti biasa. Kalau pembundaran seperti biasa, 4.1 kita bundarkan menjadi 4, betul tak? Tetapi dalam keadaan ini, untuk menentukan saiz, sekiranya dia lebih sahaja daripada nombor bulat, iaitu 4, dia lebih, kita akan bundarkan kepada nombor yang lebih besar. Maksudnya kalau 4.1, kita akan bundar menjadi 5 juga. Alright, so take note di situ sekiranya kita nak menentukan saiz selang kelas dan apabila kita dapatkan hasil formula ini, kita dapat nombor perpuluhan, make sure kalau dia adalah nombor perpuluhan, bundarkan kepada nombor bulat dan pastikan kamu bundarkan kepada nombor yang lebih besar. So sekarang yang kamu dapat 5 itu yang kita namakan sebagai saiz selang kelas. Saiz selang kelas selalu ditanya dalam soalan dan pelajar akan tinggalkan soalan ini kerana dia terlepas pandang. Okey, hanya fokus kepada cara nak lukis, dia terlepas pandang saiz, maka dia akan rugi 1 markah. Okey, so 5 itu saiz selang kelas. Apa yang dimaksudkan dengan saiz selang kelas? Baik, sekarang kita beralih kepada nak penuhkan jadual. Kalau kamu perhatikan, saya dah siap-siap sediakan jadual di mana setiap jadual ini mewakili tinggi. Okey, tinggi. Tinggi ini saya akan pindahkan dia dalam bentuk selang kelas. Dan kamu perhatikan ada 6 baris. 6 baris ini mewakili selang kelas. So, saya tak nak 20 tu serabut. Jadi, apa saya buat adalah mulakan dengan data yang paling rendah iaitu 145.
Okey, penuhkan sehingga berapa. Ni make sure ingat, ni penting sebab kamu salah kira, kamu kemungkinan akan terlebih selang kelas dikehendaki atau terkurang. So, tadi kita dah kira saiz selang kelas 5. Apa maksudnya? Start daripada data terendah yang kita dah tulis. 145, 146, 147, 48, 49. Sampai 5 jari keluar. Ingat, start 145. Apa kesalahan pelajar? Dia start kira, okey, sini 145, 146, 147, 148, 149, 50. Salah. Okey, mesti bermula dengan data yang dimulakan 145 sampai 5 jari keluar 5 sehingga 149. 45, 46, 47, 48, 49. Alright, yang lain tu penuhkan, saya rasa tak ada masalah. Dia mesti berturutan Lepas 149, 150 lah. Sehingga, sama juga, start 150 sehingga 5 jari keluar. Okey? 150, 51, 52, 53, 54. 154. Okey? Dan data seterusnya adalah yang berturutan selepas 154, 155. Pada selang kelas ketiga, dah tak perlu kira, awak dah nampak trend. Okey, gunakan sini kebijaksanaan. Kita nak jimat masa, kamu perhatikan, kamu dah nampak trend. Hujung 5 akan berakhir dengan 9. Maka 155 sehingga 159. Tak perlu kira, awak akan nampak trendnya. Right? Selepas 159, 160 dan kamu perhatikan baris kedua bermula dengan kosong di sini akan berakhir dengan 4. So 164, tapi jangan pula kamu tulis 154 sehingga 164. Dia ikut follow dia punya julat So selepas 164, 165 sehingga 169, 170 sehingga 174. So saya rasa itu tak ada masalah, tapi make sure selang saiznya itu mesti betul supaya kita mengikut bilangan selang yang dikehendaki. So kalau kita nampak selang kelas terakhir 170 hingga 174, paling tinggi 173, maksudnya memang muat dalam selang kelas tersebut. Okey? Kekerapan, ini juga sering berlaku kecuaian. Okey? So sekarang kamu perhatikan, saya padam dulu yang lain. Saya akan tanya randomly. Okey. Saya minta awak kira. Okey. Sila kira data dari 145 hingga 149 pada ruangan data mentah ini, berapakah kekerapan yang kamu jumpa? Okey? Tolong kira untuk saya, 145 hingga 149 ada berapa bilangan data kat sini? 2, betul 2 kalau ada yang lain jawapan dia awak boleh unmute salah je salah, Alia cakap salah. Okey, awak unmute saya nak dengar suara. Okey, 2. Okey. 150 hingga 154 berapa? Cuba tolong kira. Okey, satu lagi tips adalah apabila awak kira, okey tengok betul tak dapat 2 kita buat daripada setiap kolom. So kolom yang pertama 145 hingga 149. Mana yang termasuk? Okey, ni. So, kita cross. 145 hingga 149. Ada lagi tak? Okey, ni cross. 145 hingga 49. Pada kolom terakhir ada tak? Tak ada. So, 2 lah yang kita pangkah. So, betul 2. Okey, so maksud bila kita pangkah tu senang supaya kita nak mengelakkan kita tak terulang kira. Okey, 150 hingga 154. Ada berapa? Tolong unmute. Okey, 3. Betul tak? Jom kita check. Baris pertama. Okey, ni. 1. Okey. 2. 3. Okey, betul 3. So, bulat. Ada 3 bulat. Okey. Saya nasihatkan buatlah tanda yang berlainan. Okey, supaya nanti bila kita nak double check, dia senang untuk kita. Okey, 155 hingga 159. Ada berapa? 5. Okey, kita tengok. Kita check. 155, 159. 1, 2, 3, 4,
5. Nampak? Kan? 6 tahu tak? Jangan nak cuai-cuai So, lepas ni sila tanda macam tu. Okay, so next 160 hingga 164. Berapa? 160 hingga 164 berapa? Right, kita check. Betul tak 5? 160 tak ada sini. Okay, ni 1, 2, 3, 4, 5. Good. Okay, 5 betul. Okay, 165 hingga 169. Ada berapa? Ada berapa? 165 hingga 169. 3. Okay, so kita check. 1, 2, 3. Ada lagi? Good, 3. Maksudnya yang belum bertanda itu adalah 170 hingga 174. So, kita ada 1. 1. Ada lagi tak? Tak ada kan? 1, betul? Okay. Double check semula, kira semula. Saya nak saya wajibkan awak double check. Okay, wajib double check. So, make sure apabila awak tambahkan kekerapan, dia sama dengan bilangan data keseluruhan. So, awak tambah betul tak 20? Dia mesti 20 Alright, siap untuk kekerapan. Ingat, sedikit sahaja salah, satu sahaja salah, dia akan beri kesan kepada semua. Ingat termasuk graf histogram yang awak buat nanti semua dia akan beri efek Alright. Seterusnya kita nak pergi kepada kekerapan longgokan. Ini adalah dua perkara berbeza So kekerapan dia akan menunjukkan bilangan data bilangan data bagi setiap selang kelas. Dari sini kita dah boleh tahu selang kelas paling tinggi dengan kekerapan paling tinggi adalah 155 hingga 159. Contoh apakah selang kelas atau mod? Awak dah belajar mod kan? Mod adalah bilangan tertinggi, betul tak? Jadi bilangan tertinggi 6. So modnya adalah 155 hingga 159 So itu kalau soalan berkaitan dengan mod yang kita rujuk kepada kolom kekerapan. Tu fungsinya. Sebab itu kalau awak salah kira dia akan beri efek kepada banyak benda. Okey, seterusnya kekerapan longgokan. So benda-benda yang sebelah kanan dari start kekerapan longgokan hingga sempadan bawah, semuanya sekarang base kepada data dua kolom awal ini. So kekerapan longgokan caranya adalah dengan pindahkan saja kekerapan pada selang kelas tersebut. Untuk yang pertama, maksudnya 2, kekerapan longgokan pada selang kelas pertama adalah 2. Kekerapan longgokan pada selang kelas kedua adalah dengan menambahkan kekerapan dan kekerapan longgokan sebelum. So, saya nasihatkan buat garis begini. First, melintang menandakan kita hanya pindahkan data yang sama. Yang kedua, kita buat garis bersilang begini menandakan kita perlu tambah kekerapan pada baris tersebut dengan kekerapan longgokan sebelum. So, maksud 3 tambah 2, kita akan dapat 5. Alright? Ingat betul-betul So, kekerapan longgokan kelas seterusnya sama, kita just buat garis silang begini menunjukkan kita perlu tambahkan 6 dan 5, awak akan dapat 11. Seterusnya ulang repeat step sama, 5 tambah 11, so kita akan dapat 16. Dan seterusnya 3 tambah 16, kita akan dapat 19. 1 tambah 19, kita akan dapat 20. Baik, sekarang saya nak ajar kamu apa yang dimaksudkan dengan kekerapan longgokan. Okey, dengan kata lain adalah contoh kekerapan longgokan memberitahu kita apakah bilangan keseluruhan data yang kita nak lihat di bawahnya. Contoh pada ketinggian kurang daripada 159. Maksudnya ada berapa orang, kita terus ambil pada baris tersebut. Maksudnya ada 11 orang. So kita dah tak payah nak rujuk kepada baris sebelumnya. Berbeza dengan kalau kekerapan dia hanya menunjukkan data pada selang kelas tersebut. Tapi kekerapan longgokan dia menunjukkan data pada sebelumnya kesemuanya.
contoh di sini 11, maksudnya 11 orang yang mempunyai tinggi kurang daripada 159. Okey, so kurang di bawahnya. Terus rujuk kepada kekerapan longgokan. Dan nilai terakhir ini akan sama sepatutnya dengan jumlah keseluruhan. Okey, so ini juga tips bagaimana awak nak double check dengan betul kaedah yang awak buat. Awak akan dapat bilangan akhir itu 20 sama dengan jumlah data mentah. Okey, ada sebarang nak tanya setakat itu kekerapan longgokan? Atau tak faham nak saya ulang? Jelas Okey, seterusnya had bawah. So apa yang dimaksudkan dengan had bawah? Mudah saja rujuk kepada selang kelas nilai yang di sebelah kiri yang kecil. Itu kita namakan sebagai had bawah iaitu 145. Had atas adalah nilai yang tinggi pada selang kelas tersebut iaitu 149. Okey, so saya rasa itu tak ada masalah. Ini 150, 154. So itu yang dimaksudkan dengan had atas. Apa kesalahan pelajar? Biasa dia terkeliru dengan had bawah dan sempadan bawah, sempadan atas. Okey, ini saya betulkan sikit Ini bawah dulu, ini baru atas. Okey. So ini pun 155, ini 159. Ini 160, 164. So just penuhkan. Tak ada masalah. 165, 169, 170, 174. Baik, untuk titik tengah pula maksudnya data di tengah-tengah di antara selang kelas. So caranya adalah awak tambahkan had bawah dan had atas 145 tambah 149 di tengah-tengah. Maksudnya kita bahagi dua lah sebab kita nak sama kan data kiri dan kanan. Jadi 145 tambah 149 bahagi 2. Okey, tolong kirakan untuk saya. Berapa dapat? Satu 145 tambah 149 bahagi 2. Berapa jawapannya? Alright, betul 147. Begitu juga untuk selang kelas seterusnya. 150 tambah 154 bahagi 2. So, awak akan dapat 152 sini. Okey? Kalau salah, tolong betulkan saya. Betul tak 152 kat sini? Okey, untuk 155 tambah 159 bahagi 2, anda akan dapat 157. Sampai pada baris ketiga. Awak dah nampak trendnya. Apa trend dia? Kamu perhatikan nilai di hujung 727. Berulang. 727. Sampai baris keempat. Tak perlu kira dia akan ulang trend yang sama menunjukkan ini adalah 162. Selepas 72. 72. Ini 167. Sini 172. Nampak? So, kalau nak kira pun tak ada masalah. Awak boleh kira. Tapi awak akan dapat trend inilah. Kita dah boleh nampak trend dia. So, kita just fill in sahaja. Kita tengok di hujungnya. Baik, sempadan bawah. Ini buat pembetulan sikit. Ini adalah sempadan bawah. So, apa yang dimaksudkan dengan sempadan bawah adalah nilai sebelum had bawah ni. Had bawah pada selang kelas pertama adalah 145. Sebelum dia nak capai 145, 0.5 sebelum. So, maksudnya 144.5. Okey? Ingat, sempadan bawah adalah nilai 0.5 sebelum dia nak capai had bawah. So, dia mesti 0.5. Kata kunci bagi perkataan sempadan, dia mesti ada 0.5. Okey? Mesti ada 0.5. Manakala sempadan atas adalah 0.5 selepas had atas. So, had atas 149, maksudnya sempadan atas 149.5. Fahamkan definisi sempadan, awak akan dapat penuhkan yang lain. So, begitu jugalah maksudnya sempadan bawah bagi 150 hingga 154 adalah 0.5 sebelum had bawah. Maksudnya 149.5. Okey, sempadan atas bagi selang kelas 150 hingga 154 adalah 154.5. Alright, so kita lihat di sini. Sempadan bawah bagi selang kelas selepasnya adalah merupakan sempadan atas kelas sebelumnya. Nampak tak? Okey, so kita just fill in sahaja. Okey.
159.5, 159.5, 164.5. Nampak tak? Semua point sempadan tu ada point 5 So 164.5, 169.5. Okey, 169.5, 174.5. Okey, dah lengkap semua ini. Ingat di dalam peperiksaan ada diminta melengkapkan ini, tak boleh salah satu. Salah satu no full mark. Okey, so hati-hati So dah faham apa itu sempadan atas, sempadan bawah, titik tengah, kekerapan longgokan, kekerapan selang kelas, saiz selang kelas. Maka kita akan mula dengan membina atau melukis histogram. So sekarang kita nak bina histogram dan poligon kekerapan sekaligus pada satu graf yang sama. Pertama, kalau kelas sebelum ini saya perlu tekankan dari segi skala. Ingat, biasa graf ini dia 4 markah. Apakah 4 markah tersebut? P1 adalah skala. Alright? Tiada P1 dengan skala yang salah, awak tak akan dapat 4 markah. Paling tinggi pun hanya 2 markah. 3 markah pun tiada. Okey? So, markah seterusnya K2. K2 ni adalah plot. Wajib betul ke semua titik-titik baru dapat 2 markah. Satu salah half. Lebih daripada 3 atau separuh, awak hanya akan dapat kosong. So, K salah satu sahaja, awak akan dapat terus K1. Okey. Markah terakhir adalah N, di mana ini adalah merupakan kekemasan graf. Yang dimaksudkan dengan kekemasan graf adalah apabila graf itu licin, menyentuh semua point dengan betul, bentuk yang betul. Kalau guna pembaris, baru awak dapat markah terakhir, barulah 4 markah keseluruhan. Okey, so itu pecahan pemarkahan dalam graf. Jadi sebab itu penting untuk saya tekankan dahulu, mesti ikut skala yang dinyatakan dalam soalan. Sebab tak ikut sahaja, no markah pertama. Tiada. Okey? So sekarang kita perhatikan skala 2 cm kepada 5 mewakili tinggi, okey, pada paksi mengufuk. So ingat sekali lagi, bagi siapa yang tak tahu mengufuk tu apa? Mengufuk tu yang melintang. Yang berkaitan dengan paksi X ni mengufuk. Yang mencancang itu apa? Yang menegak. Yang berkaitan dengan paksi Y. Okey, baik. Sekarang ingat pada graf, janganlah awak buat perkara yang bukan-bukan dengan mengukur pula 2 cm. Tidak, dalam graf dia dah ada standard di mana pada setiap garisan tebal itu dah mewakili 2 cm. Jadi, apa yang awak buat adalah, okey, make sure guna pembaris. Gariskan, kalau histogram dengan poligon kekerapan, awak tak payah fikir panjang. Awak terus saja gariskan di hujung sini. Ingat, mesti guna pembaris. Ini terutamanya bagi sesiapa yang malas nak guna pembaris. Hati-hati, awak akan ditolak markah. Okey, guna pembaris, garis di hujung. Tak payah fikir panjang. Ini dia tak ada negatif-negatif. Lepas ni, kalau saya nampak skala awak salah, double awak kena buat pembetulan. Okey, so make sure anda gariskan di hujung kiri dan juga di bawah sekali. Okey, guna pembaris. Siapa yang garisan sengit-bengit tu, saya potong markah. Okey, so bila dah garis begini, pastikan label. Okey, sekarang perhatikan betul-betul. Apa yang saya nak label? Pada histogram dan poligon kekerapan, paksi Y ini bukannya letak Y. Bukan letak Y. Walaupun kita tahu tu adalah koordinat bagi paksi Y, tapi kita label dia sebagai kekerapan. Sebab ni adalah statistik. Ingat, tak pernah yang lain melainkan kekerapan. Alright? So, paksi X ini, baik, ini sila take note. Saya tahu ada kebanyakannya tuition di luar, kemungkinan dia akan ajar kamu letak sini titik tengah, sempadan atas, sempadan bawah. No, saya tak nak kamu buat begitu. Label paksi X mestilah bergantung kepada ia berkenaan dengan data apa.
Kalau ini mewakili tinggi, yang perlu awak label sini adalah tinggi. Okey. Ni adalah tinggi. Dan letakkan unitnya cm, bukanlah titik tengah sempadan atas sempadan bawah, bukan. Berkaitan dengan apa maklumatnya. Dan pastikan kalau soalan skalanya 2 cm, ini pelajar ramai tak tunjuk dekat saya dia tak tanda senggatan. Awak ingat, awak percaya cakap saya, nanti siapa yang dalam dia punya kerja dia tak ada tanda senggatan ni, saya akan paparkan dalam kelas. Saya akan buat present siapa punya kerja. Mesti tanda setiap senggatan. Kita tanda setiap 2 cm. Ingat 2 cm itu adalah pada setiap garisan yang tebal. Tak payahlah nak ambil pembaris ukur. Bila dia tiba dia ukur, cikgu tak sampai 2 cm pun tak payah nak petikai. Sebab dalam graf itu dia memang dah standard setiap garisan tebal itu 2 cm. Kita mesti tanda. Ini tak ada tanda, tiba-tiba ada data dekat bawah ni. Kat mana labelnya? Kan? So sekarang kita nak labelkan setiap senggatan. So lihat kepada paksi Y kekerapan dahulu. So kekerapan ni adalah mencancang. So 2 cm kepada 1, maka kita letak 1 ni kosong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, paksi tinggi ni, iaitu paksi X ini, kamu akan tanda. Ingat, nak buat histogram mesti mula dengan sempadan. Ini sekali lagi buat pembetulan. Ni adalah sempadan bawah. Ni adalah sempadan atas ya. Okey, kita mula dengan senggatan. Pertama, sempadan bawah, iaitu 144.5. So tak adalah kita mula lepas kosong, walaupun dia tulis sini apa? Nampak ini kebanyakan pelajar terkeliru. 2 cm kepada 5 kan. Nanti ada yang pelajar buat lepas kosong 5, 10, 15. Tak akanlah nak cukup sampai 174 kan. So kita terus sahaja mula dengan sempadan bawah. So 144.5. Terus ambil yang di sebelahnya, start dengan sempadan atas, iaitu 149.5. Seterusnya kita ambil nilai sempadan atas. Okey, awal sahaja kita mulakan dengan sempadan bawah. Next adalah kita akan ambil nilai sempadan atas. Okey, dan teruskan 159.5, 164.5, 174. Saya ada tertinggal ke ni? 144, 164, 174.5. Okey. 154, 159, 64. 69. Okey, sini adalah 169.5, 174.5. So, semua di bawah ni adalah sempadan atas kecuali dimulakan yang pertama dengan 144.5. So, saya harap markah pertama P1 tak ada orang yang dapat kosong. Right? Siapa yang dapat kosong, saya paparkan kerja dia nanti. Okey, so settle untuk kamu punya skala. Ingat dalam paksi di bawah ini bukan mengikut lepas 2 cm sebab dia kata 2 cm kepada 5, bukan 0, 5, 10, bukan. Itu pelajar tersilap kebiasaannya. Terus mula dengan nilai tersebut. Okey, dah siap buat skala. Seterusnya kita akan melukis histogram. Baik, penting untuk saya ingatkan di sini, histogram adalah yang berbentuk bar. Bar menegak. Okey, bar menegak tanpa ada sebarang gap di antara bar. So, siapa yang ada buat gap di antara bar, itu bukan histogram. Ingat kita ada pelbagai jenis graf. Ada macam-macam nama. Tapi bila disebut histogram, dia mesti bersambungan. Okey. So, sekarang kita mula dengan 144.5. Sekejap ya. Okey. Bar kamu itu, okey, yang tanda senggatan ini, mestilah, okey, berada di tepi bar tersebut. Ni bar kan. Ni sila take note nampak macam remeh kan. Okey, salah label di tempat yang salah. Ini bar, okey. Dia ada kiri dan kanan bar ni, hujung ke hujung. Tanda senggatan ini mesti berada di hujung bar ini. Sebab apa? Kita menggunakan sempadan atas, sempadan bawah. Ingat nanti next time saya akan tunjukkan
Ada juga histogram yang mana kita tanda senggatan di tengah. Itu kalau kita menggunakan nilai titik tengah. Tetapi kalau kita gunakan nilai sempadan bawah, sempadan atas, tanda senggatan ini mesti di hujung bar. Okey? So, jadi dengan dimulakan dengan yang pertama, kekerapannya 2, maka kita akan naikkan sampai 2 garis. Okay, make sure dia sampai yang betul Okay. Guna pembaris. Siapa yang freehand je dia main lukis-lukis, ikut suka dia, sengit-bengit, terus kosong markah saya bagi. Okay. Okay, so itu bar yang pertama. Dah siap? Bar yang pertama, nampak tak? Saya punya tanda senggatan mesti di hujung. Siapa yang kedudukan bar dia tak betul sehingga dia punya tanda senggatan itu berada di tengah-tengah bar ke ataupun yang bukan-bukan, terus kosong markah saya bagi. Okay, seterusnya kamu nampak kekerapannya adalah 3 So terus sahaja sambung. Jangan ada gap sikit ke, tak cantik nak buat gap. Tak payah nak pandai-pandai Okay, dia mesti bersambungan sehingga 3. Okey. Dia pembaris Okey, yang di hujungnya 6. Okey, saya teruskan sampai 6. Kau apa ni? Semasa lepas ni awak ada kelas apa ya? Lepas ni kelas apa? Apa? Zeng Hong? Kelas apa Zeng Hong? Sejarah. Sejarah buat apa? Google Meet 5. Sekejap sekejap. Saya nak tunjukkan sekejap saja. 3. Dan akhirnya 1. Okay, so agak lambat tu saya guna pembaris. Tapi kamu kena guna pembaris so saya sambunglah yang di atas ni. Okay. So ini adalah histogram. Kamu guna pembaris Okey, dah siap histogram kita. Pada histogram yang sama, kita boleh letakkan poligon kekerapan. Poligon kekerapan, ingat poligon kekerapan adalah kita menggunakan titik tengah bar. So, bar ini meliputi 10 petak kecil. Maksudnya pada 5 petak di tengah-tengah, kamu akan cross point kan dia. Okay, point setiap bar di tengah-tengah bar. Okay. Okey, dan apa yang kamu buat adalah ambil pembaris dan gariskan. Okey. So, start daripada sini. Ini kalau kita sambung dia macam ni. Okey, tengok perhatikan betul-betul ni guna pembaris Mesti sentuh semua point. Ni saya agak susahlah. Nak guna pembaris nanti lambat pula. Okey. Dan kalau kamu hanya bergantung kepada itu, kamu nampak graf garis kamu tu dah tergantung. Dah macam terawang-awang macam tu kan. So dia mesti melekat So mesti melekat. So yang ini ni mesti disambungkan dengan di tengah-tengah sebelum yang ini selepas. So kita sambunglah. Ni mesti sentuh semua point. Mesti guna pembaris So, siap. Dalam satu graf, kita ada histogram, kita ada polygon. Bergantung kepada soalan. Kalau soalan dia tak nak kamu tunjukkan polygon, so tak perlu lukis polygon ini. Hanya tunjuk histogram sahaja. Alright? So,
Sikit saja lagi sekejap Okey, untuk bina poligon kekerapan, hanya poligon kekerapan tanpa histogram. Kalau tadi histogram kita guna nilai sempadan atas sempadan bawah kan. Tetapi kalau nak bina poligon kekerapan kita akan ambil titik tengah. Cuma perlu diingat sekali lagi, poligon kekerapan tak boleh berada terawang-awang. Jadi kita perlu tambah satu selang kelas sebelum. Jadi 144 140 hingga 14 supaya kekerapannya kosong. Sebab kita perlu tambah sebelum dan juga akhir. Okey, so 175 hingga 179 kekerapan kosong. Sebab kita nak dapatkan graf itu melekat di paksinya. So ini 142, sini 177. Okey. So apa yang kamu label ini adalah nilai titik tengah. So mula dengan 142, 147, 152, 157, 162, 167, 172, 177. Okey, berbeza dengan kalau kita nak buat histogram guna sempadan bawah sempadan atas. Tapi kalau poligon kekerapan saja, terus ambil nilai titik tengah. So yang lain kita just plot sahaja. Contoh sini 2, kemudian 3, kemudian 6, 5, 3, 1, yang ini kosong. So just sambung saja guna pembaris. Wajib guna pembaris, bukan freehand Okey. So siap. Inilah dimaksudkan dengan poligon kekerapan. Kalau kamu perhatikan, saya hanya ubah di paksi X sahaja. Manakala paksi Y still sama, label masih sama, dia punya nilai masih sama. Alright? So itu sahaja kita punya kelas hari ini. Saya harap ia clear lah. Okay? Seperti yang mana saya kata, ia agak santai dan agak mudah. Okay? So hari ini punya latihan, sila buka modul muka surat 126 hingga 128. Boleh cuba, soalan simple sahaja. Sekali lagi terima kasih dan tahniah terutamanya kepada kumpulan-kumpulan yang dah membentangkan aktiviti. So sekali lagi juga kalau ada apa-apa nak tanya, tolonglah berhubung dengan saya, tanya saya dalam sebarang masalah.